Kita telah menikmati kemerdekaan negara selama hampir 50 tahun sejak tahun 1957. Kita rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, keturunan dan agama telah bersama-sama bekerja membangunkan negara ini demi kesejahteraan bersama. Berlandaskan prinsip rukun negara dan amalan demokrasi, kita telah sama-sama memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara ini dari sebarang ancaman luar atau dalam. Namun sepanjang tempoh itu, kita sesungguhnya masih mewarisi beberapa peraturan dan undang-undang dari sejak zaman penjajahan lagi. Umpamanya pada 12 Julai 1948, penjajah British telah mengisytiharkan darurat seluruh Malaya. Pengisytiharan itu dibuat bagi menghadapi gelombang anti penjajah dari kalangan anak-anak bangsa serta ancaman pengganas komunis. Melalui peraturan-peraturan darurat itu, parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan telah diharamkan. Pemimpin-pemimpin mereka telah ditangkap dan dipenjarakan tanpa bicara. Antara tokoh-tokoh awal yang ditahan di bawah peraturan British ini adalah Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Khatijah Siddiq, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Rashid Maidin dan beratus-ratus lagi. Kemudian setelah negara mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Julai 1960, Kerajaan Persekutuan telah mengisytiharkan tamatnya darurat. Namun satu undang-undang baru telah diperkenalkan untuk terus menyambung hayat peraturan-peraturan darurat yang diamalkan oleh British dahulu. Melalui Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan, sebuah akta yang dikenali sebagai Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA telah diperkenalkan. Akta ini begitu luas kuasanya sehingga mana-mana peraturan yang dibuat melaluinya yang walaupun bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dikira terpakai. Ini jelas bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Demikianlah sejarahnya, dan akta ini sejak dari itu telah acap kali digunakan untuk menahan mana-mana kumpulan atau individu yang dikira telah atau akan mengancam keselamatan negara menurut perhitungan Menteri Dalam Negeri. Mereka tidak didakwa atau dibicarakan di mahkamah dan mereka ditahan menurut tempoh yang ditentu dan ditetapkan oleh perhitungan kerajaan melalui Menteri Dalam Negeri. Sejak dari itu, ramai tokoh-tokoh politik dan pemimpin-pemimpin NGO telah turut ditahan di bawah akta ini dari 60 hari sehinggalah menjangkau bertahun-tahun lamanya. Mereka ini ditahan, dipisahkan dari kaum keluarga dan kampung halaman. Antara mereka yang pernah ditahan di bawah akta ini adalah Saudara Lim Kit Siang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Paduka Ibrahim Ali, Tan Sri Abdullah Ahmad, Saudara Lim Guan Eng, Saudara Karpal Singh, Dr. Tan Seng Giau, Tuan Haji Muhammad Sabu, Tuan Haji Mahfuz Omar, Dr. Said Hussein Ali, Dr. Chandra Muzaffar, Saudara Izam Muhammad Nur, Ustaz Dr. Badrul Amin, Hishamuddin Rais dan ramai lagi. Dan kini di kem tahanan Kamunting terdapat seramai 97 orang yang masih ditahan di bawah akta ini. Kebanyakan telah ditahan tanpa bicara lebih dari 4 tahun lamanya. Lalu dalam kepesatan pembangunan dan kemajuan negara dipacu dengan kegigihan negara berperanan di pentas antarabangsa, maka layaklah sebagaimana saranan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau Suhakam agar akta yang terang-terangan bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 ini dimansuhkan dengan semua tahanan sama ada dibicarakan atau dibebaskan tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baikis. Abi ditahan ketika umur saya baru 6 tahun. Umi, seorang suri rumah sepenuh masa, bekerja menjaga anak jiran. Kami terpaksa berpindah dari daerah Banting di Selangor dan menyewa sebuah rumah di Kampung Pasir di Kamunting. Semasa mula ditahan dulu, SD kata Abi akan ditahan untuk disoal siasat selama beberapa hari saja. Tapi hingga hari ini sudah hampir 5 tahun Abi masih lagi ditahan di kem Kamunting. Sebagai anak
saya rasa ingin cepat membesar supaya dapat membantu Umi. Tapi dengan usia yang baru menjangkau 11 tahun, pekerjaan apakah yang dapat saya lakukan untuk menambah pendapatan bagi membantu meringankan beban Umi? 5 tahun yang lalu, pukul 11 malam, tiba-tiba rumah kami didatangi polis seramai 20 orang. Mereka terus menggari kedua-dua tangan ayah saya. Saya yang ketika itu berumur 5 tahun hanya menangis ketakutan. Umi asalnya suri rumah sepenuh masa, menjadi guru di sebuah sekolah swasta. Pendapatan Umi sebanyak RM500 tidak pernah mencukupi untuk membiayai kos kehidupan di kota besar ini. Kami kesian kepada Umi yang selalu pening kepala untuk mencukupkan pendapatan untuk kami semua. Tapi apakah daya? Kami semua masih terlalu kecil dan belum mampu untuk keluar bekerja bagi menambah pendapatan keluarga. Saya tidak tahu sampai bilakah ayah saya akan ditahan di bawah ISA. Setiap kali teringatkan ayah, saya akan menangis. Sebab itu, setiap kali solat, saya berdoa agar ayah segera dibebaskan. Adik Melayu di negara Malaysia yang kita cintai ini, hari raya akan disambut dalam suasana ceria, gembira dan penuh keriangan. Di hari raya, anak-anak akan terlebih dulu bersalaman dan mencium tangan ayah dan ibu yang dikasihi. Tanda hormat dan kasih pada keduanya. Salib ISA telah merengkut semua kegembiraan itu dari anak-anak tahanan ISA. Sejak sebelum raya lagi, mereka sentiasa menunggu kepulangan ayah kita. Dari hari pertama Ramadan hinggalah ke malam raya, tidak pernah mereka berhenti berdoa dan terus berdoa agar terjadinya keajaiban, iaitu ayah yang dikasihi segera dipulangkan ke pangkuan mereka. Namun, penantian hanyalah sekadar penantian. Jika berkemampuan, mereka akan bermusafir ke Kemta untuk bersama ayah tercinta. Namun, jika tidak bernasib baik, hanya ingatan dan doa sajalah yang dapat dititipkan di angin, lalu untuk menyampaikan pesanan ucapan hari lebaran pada ayah yang jauh di mata. Persiapan raya, mereka hanya menyiapkan segalanya secara ala kadar saja. Tiada kegembiraan hari lebaran buat mereka. Yang penting, mereka mempunyai wang yang cukup untuk dijadikan tambang bagi melawat insan tersayang yang hanya dapat ditemui di sebalik cermin. Kaca cahaya dan suara ditengari menggunakan intercom. Lalu petis sambutan hari raya buat mereka. Tiada salam, tiada ciuman, jauh dari pelukan mesra ayah pada anak-anaknya. Mereka yang teraniaya ini telah 4 kali menyambut raya sedemikian rupa. Apakah dosa mereka hingga terpaksa menyambut lebaran sedemikian rupa? Siapakah yang sudi membantu, mahu membela nasib mereka yang sedang dianiaya ini? Bersempena bulan Ramadan yang mulia ini, yang tinggal hanya beberapa hari lagi, wajarlah demi pertimbangan perikamanusiaan dan belas ihsan, maka kesemua tahanan di bawah akta ini dibebaskan bagi mereka sama-sama dapat merayakan hari raya yang penuh bermakna bersama anak-anak, isteri dan kaum keluarga tercinta masing-masing. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Bebaskan tahanan ISA dan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin.